orang pejabat agama dilarang menyanyi negaraku. Nampak? Di dalam masjid. Dia tahan kira. Nah, dia takbir. Dia kata bodoh nak aku. Mana benda-benda gitu kira. Nah, takutnya orang sebut nama Allah Maha Besar. Bodoh. Yang ke-8, mengangkat kedua tangan sebagaimana pada takbiratul ihram tatkala nak rakaat dan tatkala bangkit daripada rakaat pada iktidal. Permulaan mengangkat tangan itu bersama-sama dengan mengangkat kepalanya. Angkat tangan sunat suku. Kata Allahu Akbar sunat suku. Kita nak rakaat, Allahu Akbar, mulut kata satu pahala. Tangan pula angkat tangan. Allah angkat pula tangan, dua pahala. Imam Ibn Hajar bilang lebih pada 300 sunat yang ada dalam semayang. 300 lebih. Nah, kalau kita buat banyak 300 lebih boleh benda sunat dalam semayang. Yang sunat dalam semayang ini nampak menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita buat. Tengok betih rapuang, tengok pusat rapuang, tengok punggung rapuang, tengok body rapuang, dengar lagu. Faham? Banyak dosa kecil. Lepas tu dengan 2 rakaat semayang, kalau Allah terima, tiada lagi masuk neraka dulu kini selama ni. 2 rakaat semayang kalau Tuhan terima, bukan seumur hidup. 2 rakaat je. Padang dah. Kerana rakaat semayang ini dia benteng api neraka. Nampak? Yang ke-9, mengangkat kedua tangan tatkala bangkit dari tasyahud awal kepada qiyam. Ingat tu, naik pada tayat awal sunat angkat tangan. Tayat awal kan? Lepas tu diri rakaat ketiga sunat angkat tangan. Tak akad sah dah semayang. Akad boleh pahala. Cuma nak kabar naik rakaat kedua ke rakaat pertama ke rakaat kedua tak akad tangan. Tak ada tu. Rakaat ketiga naik ke rakaat keempat tak ada akad tangan. Yang ada akad tangan rakaat kedua iaitu hak ada tahiyat naik ke rakaat ketiga. Dak akad sah dah semayang. Akad sunat. Sebab ada lagi orang yang akad tiap-tiap rakaat. Nampak? Akad pertama naik akad kedua akad tangan. Tu dak akad tangan. Dak akad juga kata setengah ulama makruh, dak batal semayang. Perbuatan yang tidak disuruh. Jadi ingat, naik pada rakaat pertama ke rakaat kedua tak ada berdiri akad tangan. Daripada rakaat ketiga nak naik rakaat keempat tak ada berdiri akad tangan. Yang ada berdiri naik akad tangan rakaat yang kedua naik rakaat ketiga. Faham? Walaupun makmum itu rakaat yang pertama naik rakaat kedua, sunat juga akad tangan jika dia ikut imam. Imam rakaat kedua dah tahiyat, dia rakaat pertama, tu imam naik diri rakaat ketiga akad tangan, dia naik ke rakaat kedua, sunat akad tangan. Sunat akad tangan bukan kerana rakaat kedua, kerana ikut imam. Tu saja. Beri salam. Kita rakaat apa? Nak naik rakaat ketiga? Naik ke empat tak ada. Tak ada. Ada. Tak ikut imam dah. Mengucap tasbih subhana rabbiyal azim wa bihamdi 3 kali dalam rakaat. Maha suci Tuhanku yang maha besar berserta dengan segala kepujian. Yang ke-11, mengucap tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi 3 kali dalam sujud. Maha suci Tuhanku yang maha tinggi berserta dengan segala kepujian. Baik. Dalam rakaat sunat kita baca tasbih. Siapa yang rakaat dia tak kata benda sah rakaat dia. Tapi kalau dikata subhana rabbiyal azim boleh pahala banyak. Dalam sujud ketiga rakaat tak kata sujud tak kata benda senyap sujud. Boleh pahala juga, pahala sujud. Tapi dia kata subhana rabbiyal a'la pula boleh pahala yang berlipat kali ganda. Nak pesan pula. Masalah kata wa bihamdi. Dengar kita kata ni pakai dulu kini selamanya. Pasal kita ambil ni bukan hak fatwa kita. Hak ratusan ulama-ulama mujtahid. Bukan seorang dua. Jumhur ulama mengatakan bacaan dalam sujud subhana rabbiyal a'la, bacaan di dalam rakaat subhana rabbiyal azim. Setakat tu. Sebahagian ulama mengatakan sunat ditambah subhana rabbiyal azimi wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nampak? Adapun bacaan subhana rabbiyal azim dan subhana rabbiyal a'la dengan hadis sahih. Sebab tu tak ada khilaf. Faham? Adapun hak tambah wa bihamdi dengan hadis hasan. Hadis lain tu ada tambah wa bihamdi. Nampak? Jadi hak ijma' subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la.
Yang ada khilaf subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Nampak gitu? Jadi tambah wa bihamdi itu hanyalah pandangan sebahagian ulama. Tak payah bala, kerana ada ustaz mari ngajar bid'ah tambah wa bihamdi. Ustaz tu bahlul. Kerana ada sebut wa bihamdi dalam banyak kitab hadis. Tetapi hadisnya taklah sekuat hadis subhana rabbiyal azim sahaja. Itu hadis sahih. Nampak? Dah hadis hasan boleh beramal. Hadis dhaif boleh lagi beramal. Tak usah kata hasan. Hasan ni hadis orang buat hujah juga. Cuma dia kurang satu syarat daripada syarat hadis sahih. Nah, jadi kita nak ngajar orang kat gini, sunat saja kita kata subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nak tak wajib pun kata wa bihamdi, sunat tambah wa bihamdi. Biar orang faham molek. Jadi jangan marah kalau kita tak mau baca wa bihamdi, orang lain nak baca, kerana bukan tambahan ulama, itu tambahan dalam lafaz hadis. Nampak? Ya faham baik. Yang kedua, dan bagi orang yang memparik ditambah lagi bacaan yang berikut selepas selesai baca tasbih dan rakaat. Allahumma laka raka'tu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari wa mukhi wa azmi wa mastaqallat bihi qadami. Ya Allah, aku rakaat untukmu, aku beriman kepadamu, aku beragama Islam keranamu. Pendengaranku, penglihatanku, otakku dan tulangku dan apa yang ditanggung oleh kakiku khasyuk kepadamu. Hak ni sunat baca kerana warid di dalam hadis. Sunat baca. Tetapi kepada makmum sahaja. Tidak untuk imam. Imam ikut Rasulullah. Rasulullah kalau jadi imam pendek rakaatnya. Subhana rabbiyal azim 3 kali sahaja. Atau subhana rabbiyal azim wa bihamdih 3 kali. Jangan panjangkan rakaat. Dan rakaat ni rukun panjang kan? Betul dah. Tetapi kalau jadi imam kena ingat walaupun dia rukun panjang, kita pendekkan sahaja kerana ramai orang ikut belakang. Begitu juga dengan qiyam. Qiyam ni rukun pendek, rukun panjang. Rukun panjang 4 jam boleh kita qiyam. Boleh dah nyanyi makmum belakang. Terberak habis belakang 4 jam. Walaupun boleh kerana imam ambil contoh Rasulullah. Rasulullah kalau sembahyang dengan orang ramai pendek sangat sembahyangnya. Kalau sembahyang seorang panjang sangat sampai sahabat pun tak mampu nak ikut. Jadi jangan nak tunjuk sombong. Nak tang semayang isi dengan surah Yasin, mayang ramai, ada hak cering, ada hak berana kering singgang atas dapur perangat ni. Ada hak jenis nyakit gauk, rebos lepek, pocik belakang. Nabi semayang derah sangat kerana ra'i ke orang ramai, ada kerja pula, ada nak naik bas, ada nak pergi atas anak tuition, ada hak maknanya budak-budak, ada orang tua hak tak gerak. Rasulullah dia cerdik. Tapi semayang seorang panjang. Satu hari Ibn Abbas dia lalu ke Masjid Nabawi. Dia kita tengok Nabi semayang. Semayang malam. Dia terang tu orang tak sedar. Beraknya pergi ikut belakang. Jadi makmum. Jadi Nabi baca surah Al-Baqarah. Faham dah tengok Al-Baqarah. Siapa kata lutut ni? Ni Abbas tek. Dah Baqarah ni sejam lebih kalau orang laju. 286 ayat. Siapa kat amanar rasul senyum Ibn Abbas. Senyumlah dah nak habis amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. Dak nabi. Nampak? Cerah mata Ibn Abbas. Beres. Dah sejam lebih ni. Habis pada itu baca pula surah Ali Imran pula. Dak rokok lagi. Sembahyang seorang malam. Nabi Ali Imran sejam 40 minit. Habis Ali Imran surah Al-Ma'idah 4 surah baca 5 jam lebih 1 rakaat. Nak cabut purung lutut. Malam esok tak mari Ibn Abbas. Kena malaman tak mari. Nampak? Ini Abbas cerita diri. Jadi habis lembek, habis tubuh. Mainan apa 4 jam lebih, 5 jam lebih. Rakaat pertama, rakaat kedua gitu jugalah, pendek sikit je. Jadi lebih kurang 7 jam 2 rakaat. Kalau kita tu Imam Bahang Baqarah mayang isa tengok sekekuk dengan guni pas salam sekekuk dengan guni amal-amal endanglah kalau pakat sepak natang roti batu ni tak percaya teh lah kali. Tengok berkata hanyaknya. Dan ditambah lagi selepas selesai membaca tasbih dalam sujud. Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqa sam'ahu wa basarahu
Tabarakallahu ahsanul khaliqin. Ya Allah, aku sujud untukmu. Aku beriman denganmu dan aku beragama Islam kerana-Mu. Mukaku sujud kepada Tuhan yang menciptakannya, membentuk rupanya dan memberi pendengaran dan penglihatan kepadanya. Maha berkat Allah yang mana ia adalah sebaik-baik pencipta. Yang ke-13, mengucap sami'allahu liman hamidah, berserta dengan mula mengangkat kepalanya. Allah mendengar siapa yang memuji. Naik pada rakaat sunat kata sami'allahu liman hamidah. Kalau tak kata sah sembahyang dia, tak batal. Dah kalau kata boleh pahala. Bila berdiri dibaca Rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Ni sunat kita baca. Wahai Tuhan kami, pujian itu bagi Engkau jua sepenuh langit dan sepenuh bumi, juga sepenuh apa jua yang Engkau kehendaki seterusnya. Sunat baca. Dan bagi orang yang memfarid, tadi tu imam baca gak ni. Rabbana lakal ham mil as-samawati wa mil al-ard wa mil ma syi'ta min syai'in ba'. Tu sunat juga tu imam baca. Hak ni pula tu imam tak sunat baca, kerana jadi panjang dah lah, melainkan makmum atau sembahyang seorang. Ahlas sana'i ahakku ma qala al-'abdu wa kulluna laka 'abdun la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jad minkal jad. Ahli kepujian dan kebesaran, paling berhak apa yang diucapkan oleh si hamba sekalian, kami adalah hamba bagimu. Tiada siapa yang dapat menghalang apa yang kau kurniakan, dan tiada siapa yang dapat memberi apa yang kau halangi, dan tiada sebarang usaha yang boleh menghalang habuan seseorang daripada Engkau. Maksudnya, kalau kita tebang buat habis-habis test sekalipun, kalau Tuhan tidak izin, tidak akan dapat kepada kita. Kalau hak kita, orang tebang lagu mana nak pisah pun boleh ke kita juga. Nak? Ni gak sampai susah hati ni. Nak? Susah hati malam dok dan pasal injing dok dan beki. Nak dengar khabar orang duduk atas kandang faham beratus kilo malam, nengung kita. Wadah tu. Padahal mugi esok hakmu pula bagi hangmu. Susah hati takut habis bagi hang dia. Nak? Dah dia beki injing. Dengar orang ketak lewat ni 80 kilo, orang ni 70 kilo sutung, dia dak pergi malang, menengung susah hati. Takut habis sutung dia. Bodoh pada sutung. Takkan habis hakmu. Wak gi